pekerjaan ulama zaman dulu. Ulama dulu tak kerja sebagai penceramah. Ulama dulu kerja bela kambing, jual emas, penterjemah, buka kedai baju, kan dia contoh dulu kan. Dia siap buat data berapa percentage. Sampailah zaman Saljuk, barulah ulama jadi government servant, pejabat awam. Sebab apa? Sebab Perdana Menteri pada masa itu Nizam Al-Muluk, dia buat satu dasar, ambil budak-budak muda ni masuk madrasah Nizamiah, bagi kursus agama, keluar akan pulangkan balik untuk kerajaan. Maksud dia akan berkhidmat untuk kerajaan. So itu yang permulaan kepada berbondong-bondong ulama kerja pejabat awam. Kalau di Malaysia sejarahnya Pak Lah Badawi lah. Berbondong-bondong para ustaz-ustaz Azhari yang dulu balik tak ada kerja, sekarang boleh masuk kerja JKOF, boleh kerja SABK pasal dasar yang Pak Lah bawa itu. Kan? Itu sejarah je Malaysia. Dulu orang kata kalau pergi Timur Tengah balik nak kerja apa? Adalah orang dapat kerja sebahagiannya, tapi sebahagian besar tak ada kerja. Jadi dasar yang Pak Lah bawa itu bagi saya bagus, kan? Bagi orang Melayu dapat kerja banyak untuk kerajaan. Nah, baik. Saya melencong tak? Tak melencong. Maka bila Bani Saljuk naik, ketika itulah ancaman salib mai. Ini salib. Ya. Ancaman salib mai. Pada kurung berapa ni dia kata kurung ke-6. Baik. Ancaman salib mula-mula mai pada kurung ke-5 sebenarnya. Okay, masa ni Abbasiyah dah tak tahu nak jadi apa dah. Abbasiyah Arab tu lah. Abbasiyah masih ada sebagai nama, tapi Bani Abbas, Bani Hashim itu tak tahu jadi lagu mana dah. Sekadar ada nama saja. Jadi Bani Saljuk yang ambil pengaruh, yang ambil tanggungjawab pada masa itu untuk mempertahankan Islam. Baik. Pada tahun 463 Hijrah, ni kurung ke-5. Orang-orang Eropah, daripada negara-negara besar Eropah, tapi sebenarnya mereka ni pun orang-orang gasar. Tak apalah, tapi orang Eropah lah. Nanti saya cerita lihat pemenang gasar tu mungkin tajuk yang lain lah. Mereka ni mai nak serbu Islam, nak pecahkan tembok Saljuk ni. Tentera mereka 300,000 orang, pimpinan Raja Romanes, mai nak serbu Bani Saljuk ni. Masa tu pemimpin Bani Saljuk nama dia Raja Alip. Kalau bukan Alip, Alap ke Alup? ALP Alps Arslan. Dia ni minta tolong orang keliling dah untuk bantu bersatukan Islam ni, tapi kita berpecah. Syiah pada masa tu tak mau peduli dan tak tu, itu masalah sunnah ke masalah kami. Dan ada masa tu dah ada kesultanan yang kecil, Buwaihi, Buwaiti, semua tu dah ada dah. Baik, Sasanid, Samanid dah ada masa tu. Kesultanan kecil. Andalus lagi lah, duduk jauh. Okey. Lawan 20,000 orang Islam, lawan 300,000 orang tentera gabungan Pakatan Kufar Eropah. Mai. Dan tuan-tuan, perang tersebut kita menang. Kita menang perang tersebut, tuan-tuan. Bila kita menang perang tersebut, apa jadi? Cerita itu sampai ke Eropah. Balik. Okay, saya ulang sikit. Bila mereka serbu nak main, King Romanes, ketua tu, dia kata apa, kami kan serbu hampa di timur ni, kami akan ranapkan hampa, kemudian kami akan terus marah sampai ke Madinah, kami akan jumpa Muhammad hampa. Perli. Nak tengok Muhammad hampa boleh buat apa kat hampa. Dia tolong hampa. Bila dia kata macam tu, orang Islam yang masih ada iman ni pilah bai'ah Sultan Al-Asalan ni untuk nak berjuang bagi pihak Islam, tapi 20,000 orang je. Jadi bila mereka lawan, menang kat Islam, Allah yang kuasa. Menang. Bila menang kat Islam, tuan-tuan, apa jadi? King Romanus ditangkap. Orang yang hina Nabi ni. Tuan-tuan tahu apa berlaku? Raja Al-Arsalan ni, dia tangkap King Romanus dan dia bebaskan. Dah lah dia bebaskan, dia bagi duit belanja, dia suruh pergi mandi pakai elok-elok, balik pergi negara Eropah, dia suruh pegawai Saljuk ni iring sampai Romanus selamat sampai. Sebelum tu dia kata kat King Romanus, aku dah tangkap hang agak-agak apa aku nak buat kat hang? King Romanus kata, tak ada benda lain lah, mesti hang akan bunuh aku, confirm lah. Kata Alip Arsalan, aku akan buat lebih teruk daripada bunuh. Dia buat yang tu, tuan-tuan, dia bebaskan. Tapi betul memang teruk. Bila Romanus balik, orang Eropah fikir apa? Hang yang kena, hang yang tak guna, tak logik. Dia kata 300,000 kalah dengan 20,000. Ni mesti
Kenapa Romanos balik dengan wangi, dengan segak, dengan tentera musuh pula iring dia, dengan ada duit lagi, Salam bagi. Maka orang Eropah hukum Romanos sepanjang hidup dia. Sebab bagi orang Eropah, Romanos ni kena. Sedangkan Romanos memang tak kena, dia berjuang sungguh. Tapi pandai reverse psikologi yang Arsalan buat tu menyebabkan akhirnya Romanos kena hukum dalam hidup dia. Apa yang lebih menyedihkan tuan-tuan bila kita berjuang ikhlas tapi orang tuduh kita kena? Sedih tu. Romanos kena hukuman tu sampai akhir hayat dia. Kalau dia boleh pilih, saya ingat dia suruh aku mati lagi awal, tak apa aku pada aku derita macam ni. Rakyat tuduh dia petualang, rakyat tuduh dia jahat. Ya? Baik. Kemudian keluarlah satu fatwa salib. Pope Urban pada masa itu keluar fatwa salib, kata ajak orang Eropah sekali lagi kita pergi serbu lawan orang Islam Bani Saljuk. Sebab apa? Sebab mereka ni kuih jahat, kuih cengeng. Saya bagi bahasa mudah macam tu lah. Maka tuan-tuan, mereka pergi serbu, tapi masa tu Arsalan tak ada arah. Yes, masa tu tak ada arah. Lepas Ali Arsalan, anak dia Mahmud Shah. Itulah zaman Nizam Al-Muluk. Saya ringkas cerita zaman itu Al-Ghazali. Era itulah berlaku salib pertama. Kaum Frank dan beberapa orang Eropah mai serbu. Okey, Baitul Maqdis. Okey, depa menang. Depa menang. Itu berlaku dalam kurun ke-6. Ni yang kita baca ni. Okey. Cuma Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi dia terus pergi kepada apa? Pertolongan Allah terhadap pertempuran dengan salib. Maksudnya Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi dia pergi terus kepada perang salib kedua. Dia tak cerita perang salib pertama kita kalah. Jadi kita perang salib kedua berhasil mengalahkan pasukan salib dalam medan Hittin pada tahun 538 Hijrah. Dia kata perang salib kedua lah ni. Perang salib kedua kita menang. Siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi. Baik. Saya nak minta izin berhenti tepat boleh? Boleh tak? Minat ke no? Tak kisah contoh. Sama boleh. Jadi Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi dia tak cerita pertama lah. Dia cerita kedua tu yang kita menang. Yang pertama tu kita kalah dan kita kalah teruk. Tapi tuan-tuan, masa kita kalah teruk tu, saya nak cerita sikit. Kaum Frank tu kaum Frank ni siapa? Saya tutup lah. Mula depan kita sambung ni. Perang salib ni. Perang salib saya kena cerita asing. Seronok. Boleh tuan-tuan? Perang salib kita cerita bulan depan, cerita perang salib saja. Baik. Kaum Frank ni siapa? Kaum Frank ni, dia ni sekelompok orang-orang nomad. Orang Eropah yang mai daripada orang asli, yang tak tahan dengan orang pekan, orang bandar dekat Eropah ni, yang hidup pun teruk, undang-undang pun tak ada, duk tipu gereja, tipu agama. Law ni dia keluar gelombang, dia panggil Von Kerderung, macam itulah istilah dia. Tuan-tuan kalau baca Islam Muslim Krisi tu, saya tulis istilah ejaan yang tepat. VANDEKURG. Saya tak ingat nak eja. Tapi Von Kerderung tu gelombang orang gasar Eropah keluar beramai-ramai. Vandal, Vigor, Viking. Vandal tu, orang Vandal, depa pitawan Spanyol. Rodrik tu. Sebab itu bila Islam mai, kita buat nama Andalusia, Andal, berdasarkan kita take over daripada tanah orang Vandal. Orang Frank dia mai ke Baitul Maqdis. Orang Norman ni orang utara. Depa ni pi ke Itali, Sicily. Kebetulan Sicily pada masa itu sebelumnya ada kerajaan Aghlabi. Aghlabiah ni zaman sekitar kerajaan kecil kurun keempat tu. Pecahan tuan-tuan pecahan Abbasiyah tu depa pi buka dekat Aghlabi. Itu pun sebab Khalifah Abbasiyah bagi tanah dekat Muhammad bin Aghlab, dia buka tanah, akhirnya dia buka kerajaan lah. Senang ringkas cerita, hidup subur, kaya, hebat semua. Lepas tu anak-anak dia teruk. Mai Norman kalahkan Aghlabi, tapi rakyat Aghlab itu dekat Sicily, pulau Sicily tu bertamadun sebab dia dah puluhan tahun hidup bertamadun. Jadi Norman yang puak utara yang tak ada undang-undang ni, dia main King Roger yang pertama tu dia terkejut. Bagusnya. Bangun pagi mandi.